sayyidina asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Yang dihormati Datuk dan juga hadirin yang dirahmati Allah sekalian, marilah mohon kita mulakan dengan selawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW agar majlis kita mendapat penuh keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi dimohon kepada semua untuk sama-sama kita berdiri, kita berselawat bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. أهدي الصلاة على النبي محمد وردها إلى الصلاة على النبي محمد أدم الصلاة على الحبيب محمد فقبلها حسبا بغير تردد أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على النبي محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت شمس أنت بدر
أنت إكسير وغالي أنت مصباح سروري صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik semua sekali yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita nak mulakan dengan kasih dan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Kita teruskan lagi. Kita teruskan dari saya difahamkan semua sekali, insyaAllah lagu yang kita nak bersama-sama meraihkan majlis kita yang mulia pada malam ni, sudah pastinya semua tahu akan sini kata lagu ni. Jom kita sama-sama kita laukan tanda kasih dan kasih kita kepada Nabi Muhammad SAW dan juga kepada semua tetamu-tamu yang diizinkan Allah untuk bersama-sama dalam majlis ilmu pada malam yang bertuah ini. Apabila kita sama-sama, jom kita ya Hanana. وأجمل منك لم ترى قط عين وأطيب منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد يا نبي محمد ذلك الفضل من الله الله يا نانا يا
وابتهرت النور به على كل الأنام. الله يا هنانا 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 يا هنانا. صلوا على خير الأنام المصطفى باب التمام. صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام. الله يا هنانا 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 يا Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Ilahi dengan limpah dan kurnianya dapat sama-sama kita berhimpun pada malam ini dalam kuliah agama Perak Sejahtera 2030 sempena Carnival Security Makanan at Perak Sejahtera Kuala Seka ini. Baiklah, untuk makluman semua hadirin, Carnival ini akan berlangsung selama 2 hari, iaitu 17 hingga 18 September 2022, masa 8 pagi hingga 6 petang, dan insya-Allah esok kita akan menerima kunjungan daripada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Menteri Besar Perak bersama dengan Datuk Seri. Baiklah, sebelum saya menjemput penceramah kita pada malam ini, izinkan saya untuk memperkenalkan penceramah kita. Berumur 31 tahun, berasal dari Mersing, Johor, penceramah bebas di stesen televisyen, dan tanpa buang masa untuk itu dipersilakan Ustaz Ahmad Farhan Dai untuk menyampaikan ceramah yang bertajuk Sunnah dalam Pertanian. Dipersilakan dengan segala hormatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah khatimin nabiyyin wa sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. وقال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله العظيم. وقال عليه الصلاة والسلام إن الله يؤتي الدنيا لمن يهب ومن لم يهب ولكن الله لا يؤتي الدين إلا لمن يهب. أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم. أما بعد. Alhamdulillah, yang saya mulakan Tuan Pengurusi Majlis, para sandidir kehormat, Datuk Tan Sri Tan Sri, Datin Puan Sri, pimpinan masyarakat, para alim ulama, ketua-ketua bahagian, insya-Allah, Tuan Haji, Puan Hajah, ayah-ayah, ibu-ibu,
abang-abang, kakak-kakak, adik-adik yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selamanya kita panjatkan syukur pada Allah kerana masih lagi Allah panjangkan usia kita dan meletakkan kita pada satu tempat yang kita berhimpun semata-mata kerana Allah. Tidak ada maksud yang lain melainkan semata-mata untuk menyukakan Allah Subhanahu wa taala dan menselawati Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan kita menanti detik hari nak memasuki bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, puan-puan, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala, akan kita bicarakan tajuk pada malam ini mengenai tentang sunnah pertanian. Tuan-tuan, pertanian bukanlah satu perkara yang tak disebut ataupun tak dibicarakan oleh baginda. Bahkan pertanianlah perkara yang banyak disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran. Sehingga kan sebahagian besar perumpamaan yang Allah ingin perjelaskan kepada manusia, Allah umpamakan dengan kaedah bagaimana tuan-tuan yang mulia dengan kaitan pertanian. Subhanallah. Dan tuan-tuan dirahmati lagi dikasihi Allah, bukan itu sahaja, bahkan hubungan kehidupan kita dengan pertanian begitu dekat. Kita nak makan kuih, ada kaitan dengan pertanian, kerana tepung datang daripada gandum. Bahkan kita nak makan tengah hari nasi, ada kaitan dengan pertanian, kerana nasi daripada beras. Beras merupakan tanaman padi yang diusahakan oleh pesawat. Jadi kehidupan kita tak lari daripada pertanian, masya-Allah. Jadi tuan-tuan dirahmati lagi dikasihi Allah, kalau kita lihat dalam Quran, begitu banyak perumpamaan yang Allah datangkan dalam Al-Quran mengenai tentang pertanian. Bukan sahaja khusus bab menceritakan tentang pertanian, bahkan bab-bab yang lain. Contohnya bab iman. Allah dalam menjelaskan tentang akidah yang kukuh itu, akidah yang mantap itu adalah akidah yang mana seperti mana kata Allah, pohon yang akarnya di bawah, wa faruha fis sama. Dia punya pokoknya naik ke atas, dia punya akarnya begitu kukuh, datanglah taufan apapun tidak akan mencabut akar tadi. Inilah akidah yang kukuh. Allah perumpamakan akidah yang kukuh itu dengan kaitan pertanian. Bukan sahaja tentang akidah, bahkan tentang sedekah. Subhanallah, menginfakkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala pun Allah taala umpamakan dengan perantaraan permisalan yang berkaitan dengan pertanian. Allah bagi tahu dalam Quran, masalul ladzina yunfikuna fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Orang yang menginfakkan harta jalan Allah seumpama orang yang menanam sebiji benih, dan benih itu telah tumbuh menjadi 7 ranting, daripada 7 ranting tumbuh lagi 100, sehingga kata ulama 700 kali ganda. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah boleh gandakan lebih daripada itu. Kata ulama dalam bab sedekah pun Allah Ta'ala menggunakan kaedah pertanian dalam memberi permisalan kepada manusia. Nak tunjukkan betapa pertanian ada hubungan rapat dengan manusia. Tuan-tuan, puan-puan dirahmati lagi dikasihi Allah, bahkan Allah Subhanahu wa taala menzahirkan kehebatan Allah, kudratullah dalam penciptaan Allah Subhanahu wa taala daripada sudut pertanian. Subhanallah. Kalau kita lihat dengan kacamata mudah kita sebagai orang yang tinggal di kampung, masya-Allah, kita boleh lihat tumbuhan ataupun tanaman yang Allah tumbuhkan. Maha berkuasanya Allah, Allah menciptakan pokok limau yang batangnya berduri, subhanallah, tetapi keluar buah limau licin, tak ada duri, subhanallah. Allah mencipta pokok durian, batangnya tidak berduri, subhanallah, tetapi buahnya berduri-duri, masya-Allah. Ini maha berkuasanya Allah Subhanahu wa taala dalam menzahirkan kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Pokok kelapa kita tengok, pokok kelapa tuan-tuan, masya-Allah, kita galilah bawah pokok kelapa, di akar dia tidak akan terdapat air yang bertakung, tetapi kita ambil buah kelapa, kita belah, ada air dalam kelapa. Semua ni kehebatan Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala zahirkan daripada pertanian. Bahkan makanan ruji manusia di seluruh dunia semua ada kaitan dengan pertanian. Di tempat kita, masya-Allah, kita makan nasi, Allah Ta'ala tumbuhkan di tempat kita padi, adanya bendang-bendang sawah, masya-Allah. Di negara-negara orang yang makan roti, Allah Ta'ala tumbuhkan di sana lautan gandum. Tahun lalu kami keluar dakwah, tuan-tuan, di Mesir, masya-Allah.
Daripada Kahirah nak pergi ke Iskandaria, lalu satu kawasan lautan gandum, subhanallah. Lautan gandum, insya-Allah. Kenapa? Kerana orang Mesir mereka makan roti. Maka Allah tumbuhkan di sana, masya-Allah, begitu banyak gandum. Dan ada negara pula tuan-tuan, dia tak makan nasi dan dia juga tak makan roti. Dia makan kentang. Allah tumbuhkan di sana, masya-Allah, kan, pokok ubi, pokok kentang begitu banyak, melebihi daripada perkara yang lain. Kenapa? Makanan ruji mereka kentang. Ada negara seperti Solomon Island dan juga Kenya, makanan utama mereka ialah pisang. Pisang, masya-Allah. Cuba ibu-ibu bayangkan, kalau kat tempat kita makanan utama kita pisang. Pagi sarapan pisang, tengah hari mungkin pisang masak kari. Kalau orang Johor, malam nanti buat pisang masak asam pedas. Kalau orang Kelantan, pisang masak singgah. Tuan-tuan bayangkan makan pisang. Tapi itulah makan ruji mereka. Jadi setiap negara ada hubung kait dengan pertanian, subhanallah. Bahkan ada negara-negara yang tumbuhannya hampir sama, masya-Allah, dengan satu-satu tempat yang mungkin jaraknya jauh. 2 bulan yang lepas, tuan-tuan, kami keluar dakwah di satu negara namanya Fiji. Fiji ni satu negara yang berdekatan dengan New Zealand. Naik kapal terbang, tuan-tuan, daripada KLIA, jarak dia 12 jam perjalanan. Pergi Mekah pun 8 jam. Pergi negara Fiji ni 12 jam perjalanan. Sampai-sampai kami di sana, turun-turun tak ada beza sikit pun dengan Malaysia. Kita kata jauh, kita jalan ni 12 jam. Rasa macam buka pintu belakang rumah je. Sama macam Malaysia, 100% macam Malaysia. Petang makan sukun goreng, petang makan sukun goreng. Saya rasa ini macam dekat Johor ni, cuma sambal kicap je tak ada. Kemudian makan pisang goreng pula. Malam makan nasi, sama macam Malaysia. Yang membezakan kita dengan Fiji dua je. Satu, rakyat dia muka Afrika. Negara macam Malaysia, rakyat muka Afrika. Yang kedua, negara dia tidak ada binatang buas. Binatang yang paling ganas yang ada di Fiji, lipan. Kami dengar tergelak-gelak ketawa. Dia kata, kesian kami ustaz, atuk-atuk kami mati, monyet pun tak pernah tengok. Bayangkan, binatang paling ganas lipan. Jadi tuan-tuan dan ibu dirahmati lagi dikasihi Allah, ada negara yang jauh beribu batu daripada tempat kita. 12 jam naik kapal terbang, tetapi suasananya sebiji macam negara kita. Tuan-tuan dan puan dirahmati lagi dikasihi Allah, ini hubungan yang Allah tunjukkan dari sudut pertanian. Dan tuan-tuan dirahmati lagi dikasihi Allah, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan tentang pertanian ini begitu banyak. Begitu banyak sekali, subhanallah. Sehingga kan dinyatakan oleh baginda Nabi SAW, satu orang yang bercocok tanam, Masya Allah, apa yang ditanam tadi tumbuh, buahkan hasil. Kalau dia ambil hasil tadi, dia makan, rezeki untuk dia. Tapi kalau burung makan, jadi pahala sedekah untuk dia. Kalau orang curi pun jadi pahala sedekah untuk dia. Kalau dia bagi jiran, jadi pahala sedekah untuk dia. Bayangkan, untuk pertanian tidak ada orang yang rugi, subhanallah. Untung. Sehingga kan baginda menyatakan lebih kamafun, kalau satu orang tu di akhir hayat dia lah, atau pernah lewat menyebutkan dah ujung-ujung dunia dah, tapi di tangan dia ada benih kurma, maka dianjurkan untuk tanam. Maka ada orang bertanya, ustaz, itu kurma, tapi dekat tempat kita tak ada kurma. Kalau sawit macam mana? Kalau benih lain macam mana? Nabi SAW umpamakan kurma itu mewakili bagi semua tanaman. Kalau ada benih lain pun kita tanam, menunjukkan bahawa pentingnya tadi hasil. Kalau kita tak makan, mungkin orang selepas kita akan makan. Berapa banyak tanaman yang orang tanam yang dia pun tak sempat makan, hasil orang selepas itu yang dapat. Tapi ganjaran jariah pahala berterusan bila mana kita tanam kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kata ulama, perumpamaan dakwah, usaha dakwah mengajak manusia pada Allah juga diumpamakan oleh para alim ulama seperti tanaman juga. Satu orang yang mula buat usaha dakwah, dia ajak satu orang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ajak satu orang pergi masjid. Macam satu orang petani tanam benih, bukan hari itu terus tumbuh. Orang kedua mungkin siram air, gembur tanah. Orang ketiga letak baja. Orang yang keempat tengok pokok dah naik. Orang kelima datang, pokok dah berbuah, dia tinggal petik je. Orang kelima kata, sebab saya lah pokok ni berbuah. Sedangkan usaha daripada orang yang pertama. Begitulah usaha dakwah. Kita ajak orang pada Allah, bukan semua orang sekali ajak terus ikut. Ajak orang pergi masjid, bukan semua terus ikut. Tapi usaha dakwah ni macam tanam benih. Orang pertama jumpa, dia cakap,
Orang kedua cakap lagi. Orang ketiga mungkin dia macam gembur tanah. Orang keempat macam letak baja. Orang kelima datang tuai hasil. Orang kelima tak boleh cakap sebab saya lah ajak dia pergi masjid, dia pergi masjid. Sedangkan orang yang pertama tadi telah tanam benih dakwah dalam hati dia. Tuan-tuan, puan-puan, ayah ibu dirahmati lagi dikasihi Allah. Para sahabat Nabi SAW, di kalangan mereka sebahagian besar merupakan petani. Sahabat Nabi ni dua pekerjaan besar mereka. Kalau orang Mekah, mereka ini adalah peniaga. Dan kehidupan mereka berpindah randah orang Mekah. Dan kalaulah mereka ni orang Madinah, orang Ansar, mereka ni petani. Dan sifat orang Ansar, petani ni apa dia? Mereka suka memaafkan. Jadi kata ulama, sifat petani di zaman Nabi ni suka memaafkan dan suka menderma. Sebab itu di Masjid Nabawi ada satu tali yang diikat di tiang Masjid Nabawi untuk sahabat-sahabat Nabi yang nak derma kurma, mereka akan ambil kurma gantung dekat tali tadi. Siapa nak makan boleh makan, subhanallah. Beberapa kali kami keluar dakwah di kampung pedalaman, kami tengok di kampung pedalaman ada masjid-masjid yang digantung tali macam tu. Jadi orang kampung yang mungkin tak mampu nak sedekah duit, tapi dia sedekah pisang dia. Dia gantung buah-buahan yang ada di kebun dia, digantung di tali di masjid, Masya Allah. Siapa nak makan boleh makan, Masya Allah. Di tempat kita biasanya tuan-tuan, Masya Allah, tiap-tiap hari Jumaat, mungkin di Perak pun sama, di Johor, di Kuala Lumpur, biasanya orang akan letak pisang kat masjid. Ni jadi satu budaya, Masya Allah, budaya sedekah. Tapi tuan-tuan, janganlah tiap-tiap minggu pisang, tukarlah menu pula. Letak anggur ke, letak buah kedondong ke. Kalau musim kuini, letak buah kuini. Kalau musim durian, letaklah buah durian. Ini musim apa pun tetap pisang, Masya Allah. Tukarlah buah lain, Masya Allah. Di zaman hayat Nabi SAW, para sahabat bukan saja kurma, bahkan apa saja buah yang mereka ada akan dihidangkan, dijamu di masjid Nabi SAW. Tuan-tuan, perempuan dirahmati lagi dikasihi Allah, para sahabat ada hubungan kuat dengan pertanian. Ada seorang sahabat namanya Abu Talha Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Dia merupakan antara orang yang kaya di Madinah. Ladang kurmanya begitu besar. Tuan-tuan, bila sebut ladang kurma, kalaulah kita dengar orang tu ada ladang kurma, maksudnya dia ni orang kaya. Sebab tak semua orang mampu memiliki ladang kurma. Kurma ni usianya boleh hidup cecah ratus tahun. Ada pokok boleh cecah 100 tahun, subhanallah. Bayangkan sekali keluar hasil boleh makan setahun. Sebab itu orang Arab, mereka ni kerja setahun sekali je. Sebab kurma berbuah setahun sekali. Kurma bukan buah tiap-tiap bulan. Kurma ni biasa dia berbuah bulan Rejab, bulan Ramadan boleh petik hasil, ataupun bulan Syawal. Sebab itu kalau ayah-ayah, ibu-ibu pergi ke Madinah beli kurma, kita kata kurma saya lagi segar daripada kurma awak, sebab saya beli kat ladang. Awak beli kat kedai depan Masjid Nabawi, saya beli kat ladang. Saya punya kurma lebih segar. Kurma dia yang tahun lepas punya, kawan tu punya pun tahun lepas punya. Sebab apa? Kurma berbuah setahun sekali, tuan-tuan. Ni buah yang Nabi makan, kata ulama, buah ni tahan lama, buah kurma. Tuan-tuan dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala, di mana satu orang sahabat tadi, Abu Talha Al-Ansari, ladang kurmanya begitu besar. Kalau ayah ibu-ibu ingat, bagi mereka yang pernah pergi umrah, pergi haji, orang Malaysia ni hotel dia belah belakang basically. Kita akan masuk pintu namanya pintu Malik Fahad. Hotel kita belah-belah dekat Movenpick, belah-belah belakang Hilton belakang tu. Okey, tu biasa orang Malaysia duduk situ. Bila kita nak masuk Masjid Nabawi, kita kena masuk pintu Malik Fahad, pintu besar itu. Baik. Pekarangan masjid itu merupakan dulu tapak ladang kurma Abu Talha Al-Ansari. Abu Talha Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Jadi tuan-tuan, Abu Talha ni dia sangat sayang ladang dia. Sebab ladang tu membuahkan hasil yang sangat banyak. Jadi ibu-ibu ayah ingat, kalau pergi umrah nanti masuk pekarangan Masjid Nabawi, ustaz tu pernah cerita dulu, tapak ni ialah ladang kurma milik Abu Talha Al-Ansari radhiyallahu anhu. Satu hari dia semayang duha dalam ladang tu. Jadi nak tunjukkan bahawa ini hubungan sahabat dengan pertanian. Sahabat tunjuk contoh, di ladang kita ni, kalau nak dekat kebun kita ni, buat semayang duha. Dekat ladang kita tu, dekat kebun kita tu, buat semayang duha. Jadi sahabat buat semayang duha.
Bahkan tuan-tuan, bukan sahaja Abu Talha, anak tiri dia juga, Anas bin Malik radhiyallahu. Anas bin Malik ni anak tiri Abu Talha. Sebab Abu Talha ni menikah dengan mak Anas bin Malik yang namanya Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha. Anas bin Malik pun dia ada kebun dia juga. Apa dia buat? Dia tengok kebun dia ni gersang, dia baru nak tanam pokok, tapi hujan tak ada, air tak ada, maka dia semayang 2 rakaat, semayang hajat dekat kebun dia. Dia pun berdoa, ya Allah, turunkanlah hujan untuk kebun saya. Tak lama lepas tu hujan telah turun. Satu orang sahabat datang berlari, pergi ke kebun dia. Dia pun panggil, wahai Anas bin Malik, wahai Anas bin Malik, engkau ada doa apa-apa ke? Maka dia pun tanya, apa yang berlaku? Dia kata, aku tengah berjalan tadi, aku dengar satu suara, wahai hujan, pergilah ke kebun Anas bin Malik. Hujan turun dekat kebun dia je. Subhanallah. Ni hubungan sahabat ni nak tunjukkan bahawa sahabat ajar kita, kalau nak berkat kebun kita tu, Masya Allah, kita buat semayang duha kat kebun kita. Tetapi semayang fardu di masjid, semayang fardu berjemaah di masjid. Jadi Abu Talha tadi semayang duha dekat kebun dia. Tengah semayang duha, ada dia punya tandan kurma dia tu masak dah, maka dia meruntun ke bawah sehingga dia ternampak tandan tu terlupa rakaat. Allah, berapa rakaat semayang ni? Dia pun selesaikan semayang dia, bangun pergi dekat Nabi. Ya Rasulullah, kebun saya telah melalaikan saya daripada mengingati Allah. Ayah-ayah, ibu-ibu bayangkan, dia punya kebun punya besar. Dia jumpa Nabi, dia kata, ya Rasulullah, kebun saya telah melalaikan saya daripada mengingati Allah. Sedangkan tadi terlupa tu semayang sunat je, semayang sunat je. Tapi sahabat Nabi punyalah tak nak kebun dia ni menjadi sebab dia lalai daripada perintah Allah, lupa pada Allah. Maka dia kata, ya Rasulullah, kebun saya ni disebabkan dia telah lalaikan saya infakkan kebun saya di jalan Allah. Kamu ambillah ya Rasulullah, sedekahkan kepada orang yang perlu. Tuan-tuan, ibu dirahmati lagi dikasihi Allah, sebenarnya sahabat nak ajar kita, bukanlah suruh kita korbankan kebun kita tadi tu, tetapi jangan sampai kebun kita ni lupakan kita pada Allah. Sebab kebun ni Allah yang bagi pada kita. Yang tumbuhkan pokok ialah Allah, yang bagi buah ialah Allah. Kita ikhtiar je tanam pokok, tapi bukan kita yang menumbuhkan. Yang menumbuhkan ialah Allah. Kita ikhtiar letak baja, yang bagi manis buah ialah Allah. Baja sikit pun tak berkuasa untuk bagi manis. Kita letak baja tu adalah ikhtiar, usaha. Tetapi yang bagi manis, yang bagi sedap ialah Allah. Jadi percakapan ni perlu diperbetulkan. Banyak orang ini cakap, dia kata, memanglah Allah bagi rezeki, tapi kena kerja. Nampak macam betul, tetapi percakapan dia percakapan yang salah. Sepatutnya dia kena cakap, kita pergi kerja, tapi Allah yang bagi rezeki. Ini baru betul. Kita makan ubat ikhtiar, tapi Allah yang menyembuhkan. Bukan dia cakap, memanglah Allah menyembuhkan, tapi kena makan ubat. Ini percakapan yang salah. Jadi kita kena betulkan percakapan kita. Ayah ibu dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Satu ketika Nabi berjalan, nampak Abu Darda tengah tanam pokok. Abu Darda tengah tanam pokok. Maka Nabi cakap dekat Abu Darda, nak tak aku ajar kau tanam pokok dengan cara yang lagi cepat dan untung hasil yang lagi banyak? Abu Darda dengar, ya Rasulullah, ceritalah pada saya, pokok apa tu? Tanam dengan cepat, tumbuh, dapat hasil. Maka diajar kepada Abu Darda, satu subhanallah yang kamu ucapkan, Allah Ta'ala akan tumbuhkan satu pokok dalam syurga. Punya besar pokok tu, kuda yang paling pantas di dunia nak pusing pokok tu ambil masa 300 tahun. Cuba bayangkan tuan-tuan, kalaulah orang ni dia dah ada pokok kat syurga. Kalau tuan-tuan lepas sembahyang baca 33 subhanallah, 33 pokok. Kalau 5 waktu, tarap dengan 5. Kalau dah 30 tahun ibu-ibu zikir subhanallah, dah berapa ribu pokok. Kalau kebun dah ada kat syurga, takkan tuan tak dipanggil balik untuk tengok kebun dia.
Maka sebab itu inilah tempat dia untuk kita bina tanaman akhirat kita. Jadi di sini Nabi ajar sebenarnya sambil tanam pokok, zikirlah subhanallah. Tanam pokok, sebut subhanallah. Tanam pokok lagi, sebut alhamdulillah. Tanam pokok lagi, sebut Allahu Akbar. Ketika Isra wal Mi'raj, baginda Ibrahim alaihissalam pesan kepada baginda, wahai Muhammad, sesungguhnya tanah syurga ini subur. Sesungguhnya tanah syurga ini subur. Maka suruhlah umatmu bercucuk tanam. Apa tanaman syurga? Yaitu subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Maka jadi ayah-ayah yang dirahmati lagi dikasihi Allah, kalau kita cucuk tanam, tak kisahlah tanam pokok apa pun, kalau ibu-ibu tanam bunga kertas sekalipun, sebutlah subhanallah. Satu pokok di dunia dapat tanam, di akhirat satu pokok Allah bagi, Masya Allah. Apatah lagi kalau kita niat tanam buah-buahan tu, memang niat untuk sedekah. Niat tanam kerana Allah, niat untuk sedekah. Ganjaran yang sangat besar yang Allah beri untuk kehidupan akhirat kita. Kerana dunia ni tempat yang sementara, tempat kita mempersiapkan bekal. Akhiratlah tempat yang kekal abadi selama-lamanya. Tuan-tuan, satu kisah sahabat Nabi yang mana telah berlaku satu isu di Madinah. Ada satu orang lelaki ni, dia mewarisi harta bapa dia, ladang kurma. Dan bila dia mewarisi harta ayah dia, dia pun nak buat pagar lah, supaya senang. Nanti bila dah buat pagar, orang tak boleh suka-suka lah masuk kebun dia. Dan dia pun tahu batas tanah dia dengan tanah orang. Tetapi dalam ladang kebun dia ada sebatang pokok seorang pakcik ni. Maksudnya zaman ayah dia, pakcik ni tumpang tanam sebatang pokok kurma. Pokok pakcik ni sebatang je. Pernah tak berlaku kat tempat kita? Banyak berlaku. Tanah tu tanah kita, orang lain buat rumah. Jadi bila lapis anak kita, dia nak ambil tanah tu, dah jadi serba salah. Sebab rumah ni dibina perjanjian dengan arwah ayah. Sekarang anak dah ambil tanah ni, macam mana nak suruh keluar ni? Ni rumah saya ni, kalau awak nak, awak kena bayar pampasan ribu-ribu sekian-sekian. Pening kawan tu. Kalau ikut undang-undang negara, tanah tu tanah kawan tu. Masya Allah, macam mana nak buat ni? Jadi tuan-tuan, berlaku di Madinah. Jadi pakcik ni, dia ada tanam pokok. Tapi zaman bapak dia dulu, arwah bapak kawan tu tadi, dibenarkan. Sekarang kawan tu dia nak pagar tanah dia, dia tak nak orang lain ganggu tanah dia. Maka dia cakap dengan pakcik tu, wahai pakcik, sama ada pakcik sedekah pada saya pokok ni, ataupun jual pada saya nak beli. Sebab saya tak nak lah, saya nak buat pagar. Pakcik tu kata tak nak, aku tak nak jual pokok ni, sedekah pun tak nak. Setengah ulama kata pakcik ni adalah pakcik munafik. Dia ni orang munafik kat Madinah. Jadi orang munafik ni, bagilah cakap sedekah ke apa ke, tak nak dia. Dia tak terkesan. Dia memang hati dia lunak dengan dunia. Jadi pakcik ni dipanggil oleh Nabi SAW. Dia kata mafhum. Maka baginda bagi tahu, wahai pakcik, kalau pokok tu kamu infak jalan Allah ataupun kamu jual kat orang tu, maka sebab kamu memudahkan orang tu, Allah Ta'ala akan bagi kamu satu kebun di syurga Allah Ta'ala. Apa kata pakcik itu? Minta maaf ya Rasulullah, saya tak nak, saya lagi nak pokok saya yang sebatang ni. Tuan-tuan bayangkan, ni tanda orang munafik. Dia tak nakkan akhirat, dah ditawarkan dengan gaji yang besar, dia tak nak. Dia nak pokok dia juga. Ni. Jadi perkara ini sampai ke telinga seorang sahabat. Nama sahabat ni Sayyidina Abu Dahdah radhiyallahu ta'ala anhu. Bukan Abu Darda, Abu Dahdah. Dan Abu Dahdah terkenal di Madinah juga sebagai tokey ladang kurma. Di ladang dia tak banyak kurma, 600 batang. 600 batang. Kalau dapat sebatang pun ibu-ibu, pun kita Masya Allah makan tak habis lah. Kan? Dah bayangkan kurma ajwa sekilo dah berapa kat Malaysia ni? 120 sekilo. Kalau dapat sebatang pun Masya Allah, untung besar. Dan Abu Dahdah dia dengar Nabi janji, dia bukan mafhum,
Kalau pakcik tu bagi sebatang pokok kurma di jalan Allah, bagi kat kawan tu infak jalan Allah, maka Allah gantikan dengan satu buah kebun di syurga, sebuah kebun kurma. Bagi sebatang dapat sebuah kebun. Maka Abu Darda dia tak deal dengan Nabi, tak mesyuarat dengan Nabi, terus pergi jumpa pakcik tu. Dia kata, Assalamualaikum pakcik. Waalaikumsalam. Ada apa? Saya nak buat pertukaran dengan pakcik. Saya nak buat meniaga dengan pakcik. Pertukaran apa? Saya nak tukar sebatang pokok kurma pakcik dekat ladang kawan tu dengan 600 batang pokok kurma saya, dengan ladang, dengan tanah, dengan rumah saya bagi. Sebab dalam tu rumah dia ada. Dia tinggal dengan isteri dia, mudah dah. Dia sebatang je. Awak nak tukarkan dengan 600 batang, dengan tanah awak yang luas, dengan rumah awak semua, betul ke? Dia kata betul. Kalau macam tu saya setujulah. Orang munafik ni memang dia cinta pada dunia, lunak pada dunia, sikit pun tak mikirkan pasal akhirat. Jadi tuan-tuan, maka mereka pun buat akad pertukaran. Setelah buat pertukaran, baru Abu Darda jumpa Nabi. Kalau kita jumpa Nabi dulu, deal betul-betul dapat ke tak? Kalau tak dapat, rugi pula nanti. Sahabat tak? Tukar dulu, baru jumpa Nabi. Ya Rasulullah, betul ke tadi saya dengar pakcik tu kalau dia infakkan sebatang pokok kurma di jalan Allah, maka akan diberi kepada dia sebuah kebun kurma di syurga? Betul? Oleh itu ya Rasulullah, saya telah buat pertukaran, perniagaan dengan dia. Saya tukarkan seluruh kebun saya yang ada 600 batang dengan tanah yang luas, dengan rumah saya tukarkan dengan sebatang pokok kurma dia yang ada dalam ladang kawan tu tadi. Dan sekarang pokok tu milik saya. Dan sekarang pokok tu saya nak bagi pada kamu ya Rasulullah. Dapat tak saya sebuah kebun di syurga? Baru tanya, dapat tak saya satu buah kebun kurma di syurga? Maka diberi jawapan kepada Abu Darda, wahai Abu Darda, untuk kamu, untuk kamu, bukan sebuah kebun dalam syurga, tetapi untuk kamu, setiap batang pokok kurma di kebun kamu, Allah beri 600 buah kebun di syurga. Tuan-tuan bayangkan, dia ada 600 batang, satu batang 600 kebun. Abu Darda dengar punya seronok. Ya Rasulullah, ulang lagi ya Rasulullah, ulang lagi, seronok dia dengar. Dia keluar daripada masjid menuju ke rumah dia. Bini dia tuan-tuan dekat rumah dia tengah masak ni, tunggu suami balik. Dia kata, wahai Abu Darda, isteriku. Kalau orang KL kata my darling, my darling kan, punya gembira. Bini dia tengok, ini apa hal ni, suami aku seronok sangat. Kalau kita mungkin suami balik bawa gelang, ataupun paling kurang ibu-ibu telekong Siti Khadijah, kan paling kurang lah. Ni gembira sangat ni, ada cerita apa ni bang? Berita baik ke? Berita baik. Apa berita dia bang? Sekarang kita dah ada kebun dalam syurga. Dah ada kebun dalam syurga. Apa cerita bang? Tadi ada berlaku sekian-sekian, dia pun cerita. Abang telah tukarkan seluruh kebun kita ni, tanah kita ni, 600 batang pokok kurma kita ni, dengan rumah, dengan semua ni semua telah tukarkan dengan pakcik tu. Dan dijanjikan di akhirat nanti setiap batang pokok kurma digantikan dengan 600 kebun di syurga. Tuan-tuan, apa bila dia kata, subhanallah bang, ini pertukaran yang paling bijak, pertukaran yang paling menguntungkan. Baik, sekarang juga saya kemas barang-barang, kita keluar daripada kebun ni, sebab ini bukan milik kita lagi. Tuan-tuan, cuba bayangkan kalau berlaku kat kita. Bini kita kata, awak ni sihat ke tak berapa sihat? Ke awak ni terlebih dos? Kan? Terlebih dos ke apa ni kan? Sampaikan habis semua rumah semua ni. Tuan-tuan bayangkan sahabat punya faham mengenai akhirat. Jadi tuan-tuan, hubungan sahabat dengan pertanian yang sangat dekat. Sehingga kan ketika hijrah Nabi SAW ke kota Madinah, apa yang berlaku? Baginda pairingkan sahabat Mekah dengan sahabat Madinah. Orang Mekah ni pandai berniaga, orang Madinah ni petani. Maka apa hasil yang orang Madinah dapat, orang Mekah niagakan. Ni hubungan rapat. Jadi tuan-tuan, sebenarnya pertanian ni ada hubungan rapat dengan masyarakat, bahkan dengan peniaga. Sehingga kan apa yang kita makan,
Setiap hari di hidangan kita, kata ulama, kita makan senanglah, biasa je kita makan. Kita bismillah, kita suap. Tetapi sebenarnya kata ulama, ada 5 golongan manusia yang buat pengorbanan untuk kita makan sepinggan nasi. Dan daripada 5 tu, 2 daripada mereka adalah petani. Siapa dia tuan-tuan? Di pinggan kita ada nasi. Ini kerja pesawah. Mereka turun di bendang. Orang yang pernah turun bendang dia tahu. Dengan bertemankan panas, bertemankan hujan, bertemankan pacat, bertemankan unggas, macam-macam insya-Allah. Dan bukan terus tumbuh hasil, kena tunggu pula. Kadang kena kacau dengan burung, masya-Allah. Asbab korban pesawah kita dapat makan nasi. Yang kedua, korban siapa tuan-tuan? Di pinggan kita ada sayur, ada buah, ada ulam-ulam. Ini korban siapa? Ini adalah korban pekebun. Dia yang pergi kebun, dia gembur tanah. Bukan senang. Kalau tak pasang pagar, gajah yang kaki pendek datang, insya-Allah. Tuan-tuan dirahmati lagi dikasihi Allah. Usaha yang dia buat, bukan semua baja boleh pakai. Kadang ada baja yang tak sesuai, insya-Allah. Jadi usaha daripada pekebun, kita makan di pinggan kita ada sayur, ada buah. Yang ketiga, di pinggan kita ada ikan, ada sotong, ada makanan seafood. Ini korban nelayan. Pengorbanan nelayan, asbab dia pergi ke laut, bertemankan lautan ombak yang tinggi, masya-Allah, tinggalkan keluarga. Asbab daripada itu kita dapat makan makanan laut. Kemudian yang keempat, korban siapa tuan-tuan? Di pinggan kita juga ada lauk ayam, lauk kambing, lauk lembu, lauk itik. Ini adalah korban penternak. Penternak juga buat pengorbanan. Asbab korban penternak, kita dapat makan, tuan-tuan. Bukan senang. Kita tengok je orang ternak ni senang, pun bukan senang, susah. Sebagaimana pekebun susah, penternak juga susah, kena jaga, masya-Allah. Tuan-tuan, sekali saya ceramah di Pekan, di Pahang. Jadi kita duduk dengan doktor-doktor veterina daripada Universiti Pahang, Malaysia. Kan, Universiti Pahang. Jadi mereka cerita, dia kata, Ustaz, Allah Ta'ala ni maha berkuasa. Allah ciptakan binatang-binatang ni, dia ada rumput-rumput yang dia boleh makan. Bukan suka-suka. Dia kata, Ustaz, dekat Pekan ni, tepi laut. Jadi kambing Pekan, dia boleh makan rumput-rumput tepi laut. Kami buat kajian, dia kata, kalau kambing ni dipindahkan ke Felda Jengka, dia makan rumput di Felda, seminggu kambing tu mati. Kambing tepi laut tak boleh makan rumput Felda. Dan kambing Felda kalau dipindahkan ke tepi laut, dia makan rumput tepi laut, seminggu boleh mati. Jadi tuan-tuan, bukan senang jadi penternak. Orang yang jadi penternak je tahu. Ada binatang tak boleh kena panas, ada binatang tak boleh kena hujan, kena jaga betul-betul, masya-Allah. Dan yang kelima, korban peniaga. Dialah yang jual semua benda ni, masya-Allah. Jadi 5 orang buat pengorbanan, 2 daripada mereka ialah petani. Dapat kita makan sepinggan nasi. Jadi tuan-tuan, ayah ibu dirahmati lagi dikasihi Allah, maka perlulah kita tahu bahawa hubungan Islam dengan petani itu begitu kuat. Bahkan usahakanlah dalam keadaan kita bertani, kita perlu yakin bahawa bukan sawah yang bagi kita rezeki, yang bagi kita rezeki ialah Allah. Kita cuma ikhtiar pergi ke sawah, cucuk tanam, tapi yang menumbuhkan ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita tanam dengan menyebut nama Allah, menyebut bismillah, menyebut subhanallah. Bahkan ia menjadi tasbih untuk kita, masya-Allah. Kerana pokok yang ditanam itu akan bertasbih kepada Allah. Sebab itu orang yang meninggal biasanya akan ditanamkan pokok tumbuhan di tepi dia. Kerana tumbuhan ini akan bertasbih mendoakan si mati. Bukan saja dikubur, bahkan tanaman-tanaman yang ditanam di mana-mana tempat pun, kalau tumbuh buah, orang makan hasil, maka dia pun akan dapat pahala jariah yang berkekalan. Sebab itu pesan dekat anak-anak, kebun-kebun ayah ni, yang ayah memang dah daripada hidup lagi, memang bagi orang makan. Kalau ayah meninggal, jangan pula awak sekat orang nak ambil, bagi orang makan juga, masya-Allah. Jadi tuan-tuan rahmati lagi dikasih Allah. Yang kedua, sebagai petani, masya-Allah, janganlah kita melewat-lewatkan solat. Kita jagalah perintah Allah. Tanda kita syukur pada Allah, kita jaga perintah Allah, semayang awal waktu. Usahakan yang lelaki, masya-Allah, semayang di tempat azan dilaungkan. Kalau tak mampu pergi masjid-masjid jauh,
dalam kebun kita, buatlah satu bilik kecil, buat surau, Masya Allah. Kita azan dekat kebun kita, keberkatan akan datang pada kebun kita. Masuk je waktu, kita raungkan azan. Kita semayang 3-4 orang dengan pekerja kita, dengan staff kita yang di kebun tu, Masya Allah. Latih staff kita, walaupun mungkin dia daripada negara seberang ataupun daripada Bangladesh sana, Masya Allah, kita latih dia bila masuk waktu semayang, suruh dia jaga semayang. Jangan sampai pertanian kita melalaikan kita daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian yang ketiga, tuan-tuan dirahmati lagi dikasihi Allah, sunnah dalam bertani ini adalah harta yang diberikan oleh Allah tadi, maka kita bayarlah zakat. Kenapa? Zakat ni adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai kita tak bayar zakat, Allah uji kita dengan satu ujian yang tak mampu kita terima. Maka sebab itu sebagai petani, tahu kan, kita kena tahu ilmu haul zakat, bila kita kena bayar zakat. Dan lazimilah sedekah, suka bersedekah. Dengan pertanian yang kita ada tu, kita sedekah apa yang kita termampu. Mudah-mudahan Allah SWT menerima kita semua. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan perkongsian pada malam ini menjadi manfaat kepada saya yang bercakap. Dan tuan-tuan yang mendengar, saya mohon maaf sepanjang bagi perkongsian yang terkasar bahasa, tersilap kata terlanjur bicara. Minta kepada tuan-tuan, minta ampun pada Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Aman Farhan Dai di atas perkongsian ilmu itu tadi. Salamullah ala Taha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, salatullah salamullah ala Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah li ahlil badri ya Allah, wa kulli mujahidin lillah li ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, Ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, seterusnya dipersilakan Yang Berusaha Encik Kamarul Arifin bin Haji Ayub, Pengurus Besar Kanan Menteri Besar Incorporated ataupun MBE, untuk menyampaikan sagu hati kepada Wakil Mahatafis Al-Quran wal Qira'an Ad-Din, Ustaz Amir Husaini. Dipersilakan. Boleh ya, Bang?
wakil daripada Mahatafis Al-Quran wal Qiraan Ad-Din Ustaz Amir Husaini untuk menerima satu hati.